Program ini tidak akan berjaya sekiranya tidak ada bantuan dan pertolongan daripada tuan-tuan. Jadi oleh itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak bagi 2-3 minit peluang kepada tuan-tuan untuk memberi sumbangan, membantu kepada program ini untuk kita teruskan program-program yang sebegini di masa yang akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan tabung kutipan pada malam ini, dan insya Allah petugas-petugas akan bergerak menemui tuan-tuan, mengharapkan tuan-tuan memberi sedikit sumbangan supaya kita dapat sama-sama membantu program ini, dan kita akan teruskan program ini di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sambil-sambil tuan-tuan memberi sumbangan dan rakan-rakan petugas akan menghampiri tuan-tuan, saya akan terus melanjutkan perbincangan kita pada malam ini. Tuan-tuan, tadi kita membicarakan tentang bagaimanakah konsep keluarga bahagia secara yang besar menghasilkan keluarga bahagia, menghasilkan masyarakat sejahtera yang seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Robia. Tuan-tuan, sekarang ini daripada yang besar itu kita nak pergi perkecilkan skop, dan kita nak fokuskan kepada hebatnya cinta. Bila kita sebut cinta, tuan-tuan, berbagai-bagai pandangan, berbagai-bagai pemahaman yang ada di fikiran kita ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, manusia ini, tuan-tuan, sifatnya ialah dia akan bertindak dengan apa yang dia faham di fikiran dia. Kalaulah fikiran dia itu kabur, kalaulah pemahaman dia itu kabur di fikiran dia, dia kaburlah tindakan dia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak tanya Profesor Dr. Mohaya, bila kita sebut pasal cinta, apakah pengertian dan makna cinta ni? Tolong jelaskan, Prof. Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya kalau kita tengok pada cinta ya, banyak ahli falsafah mengatakan tidak ada orang boleh definisikan cinta. Ahli falsafah ya, pasal dia kata cinta ni dari segi duniawinya kuasa yang sangat kuat yang boleh membuat banyak perkara. Betul tak ibu-ibu? Kita cinta pada suami, cinta pada anak-anak, cinta pada macam-macam. Kerana cinta segala-galanya, macam-macam pantun dulu ya. Tetapi kita nak fokuskan, kalau boleh, yang penting ialah macam Dr. Robia kata, cinta kepada Allah ya. Maknanya sebelum kita memahami perasaan cinta kita pada benda lain, kita mesti cinta kepada Allah. Dan macam saya sebutkan selalu dekat IK, kalau kita tidak mendapat kasih sayang Allah, kita tidak akan mendapat kasih sayang manusia. Dan banyak dekat Facebook saya orang tanya macam mana suami saya ni tak sayang saya. Sebenarnya kalau cinta yang kita ada pada Allah tidak kuat, bila Allah yang maha menggenggam dunia dan seluruh isinya ini tidak kasih pada kita, bagaimanakah kita nak dapatkan kasih sayang daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau nak definisi cinta tu Tuan Haji, saya ahli falsafah, tetapi pada saya ialah satu perasaan yang menjadi pendorong dalam segala tindakan kita. Macam Tuan Haji kata tadi, manusia bertindak berdasarkan apa yang mereka tahu dan rasa yang memberi kekuatan kepada mereka. Bunyi kuat pula mengecut, kena cakap kuat lagi. Saya ni tak biasa cakap pasal saya sekolah bukan debater Kak Ruby, tak pernah saya berdebat. Saya ni tak pandai sangat nak berdebat macam tu. Tapi sebelum tu, saya nak tanya para penonton. Ini soalan favourite saya kalau saya pergi jumpa public. Katakanlah kita ada cermin depan kita ni, kita tengok image diri kita dalam cermin. Boleh agaknya muslimat kat depan ni jawab, siapakah kita? Yang melihat cermin tu ke atau yang dilihat? Yang melihat atau yang dilihat? Boleh jawab. Yang mana puan? Melihat ke dilihat? Melihat. Yang melihat itulah roh kita, yang dilihat itulah fizikal kita. Nak tanya, yang mana kuat? Fizikal kita ke roh kita?
Mana kuat kat ni? Roh. Nak tanya, siapa ada nama Hajah Noraini kat sini? Okey, Hajah Noraini naik basikal umur berapa? Katakanlah umur 10 tahun. Tiba-tiba Tuan Nazir kita baik hati, dia beri basikal, suruh Tuan Hajah Noraini naik basikal. Boleh naik lagi tak? Boleh Tapi tubuh yang umur 10 tahun masa kita belajar naik basikal dah tak ada. Kenapa kita boleh naik basikal lagi pada umur 50 tahun? Itulah roh kita. Betapa kuatnya roh kita ni, dan cinta itu timbulnya dalam roh kita. So kalau kita lihat manusia ni, kita ada komponen ya. Kita ada minda, kita ada jiwa, kita ada hati, kita ada fizikal. Tetapi kita faham, banyak orang kata kalau cinta tu melafaz kat mulut saja, tapi tak. Cinta itu ialah dia punya dalam jiwanya. Jadi kalau kita nak definisikan, cinta itu satu perasaan yang timbul daripada roh yang bersih. Pasal selalunya cinta tu Haji bersih tu Haji, tapi banyak tahu cinta palsu. So kalau kita ada remaja kat sini, orang cakap cinta dengan kita, tetapi mula nak pegang tangan tu bukan cinta yang suci. Ya perempuan? Dan ada tak perempuan kat sini yang rasa suami dia dah tak cinta lagi, dan suami-suami kata isteri tak cinta lagi, dan rumah tangga rasa tak bahagia? Itu kerana cintanya tidak berpaksi kepada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu setakat itu saja Tuan. Terima kasih ya, terima kasih Prof ya, yang memberi penjelasan tentang cinta. Cinta ni tuan-tuan, pengertian dia banyak. Itu adalah sebahagian daripada pengertian-pengertian. Kita nak minta Dr. Robiah lah, doktor ya. Bila bercakap pasal cinta, saya tahu Dr. Robiah ni memang hebat. Kalau sebut pasal cinta ni memang hebat. Saya pernah mendengar ceramah beliau, hebat pasal cinta. Kita nak pergi kepada cinta ni lagi. Dr. Robiah ya, bagaimanakah peranan dan fungsi cinta ni dalam membentuk keluarga bahagia? Apa peranan cinta ni yang kita boleh, dengan cinta lah kita boleh membentuk keluarga kita menjadi keluarga bahagia? Silakan. Terima kasih sudah berkongsi. Dengan semangat berkongsi, kita lebih bersemangat. Betul tak? Okey. Kalau kita merujuk surah Ar-Rum ayat 19 hingga ayat 21. Saya ambil ayat 21 tu untuk memudahkan, memendekkan cerita. Kalau kita kata ayat 19, dia beritahu, aku ciptakan kamu dari tanah, aku ciptakan kamu dari air mani, kemudian aku jadikan kamu sebagai manusia untuk kamu berkembang biak. Kemudian aku ciptakan kamu istri dan pasangan kamu dari keturunan kamu sendiri, supaya kamu boleh membina keluarga dengan rasa paling damai. Ayat ke-21, aku yang memberikan kasih sayang, menitipkan kasih sayang itu di hati kamu. Hati-hati, kita tak boleh beli cinta. Tak ada kedai jual cinta. Minta maaf sikit. Jadi kalau dikatakan aku yang bekalkan kasih sayang, akulah yang maha mencintai. Jadi kalau Allah sudah turunkan cinta kepada hambanya, tetapi hambanya tidak merasa cinta itu, ini menandakan cinta yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya itu tidak dibalas dengan I love you too. Tidak dibalas, ya Allah engkau yang maha mencintai. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang benar-benar mencintaimu ya Allah. Balaslah. Sebab itu sekali lagi, cinta sebenarnya ada gabungan antara fisikal, mental, emosi dan spiritual. Kalau kita kata fizikal, tanpa fizikal cintanya hanyut, siapa nak duduk bawah jambatan?
Saya kalau dapat bercinta dengan kamu walaupun di rumahnya di bawah jambatan, bahagia. Boleh? Ini anak remaja kita mabuk kepayang kerana mak ayah tak ajar dia arti cinta. Cinta itu tidak boleh diungkap dengan perkataan, dia tertampil dalam perasaan. Andai kata perasaan yang ada di sekitarnya itu adalah perasaan yang membangun rasa dekat. Jatuh cinta pandang pertama. Allah itu maha pencipta. Allah ciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya untuk manusia membangun cinta. Maka daripada keterangan ini jelas menunjukkan, kalau kamu mahu merasa nikmatnya cinta, cinta itu adalah datangnya terbangun rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Makanya dengan izin Allah, cinta yang dua tadi, wati Allah wati Rasul. Bagaimana kita nak taat kalau tak cinta? Jangan dipaksa. Saya terpaksa layan suami saya ni, terpaksa. Kosong. Sebab suami berkata terpaksa kerja, terpaksa tu, terpaksa ni. Bila perkataan terpaksa, cintanya keluar dari tingkap. Tidak ada lagi. Allah tidak pernah paksa kita jadi hambanya. Kerana itu haknya Allah. Kamu suka tak suka, kamu tetap jadi hamba. Aku tetap sayang, walaupun perompak dia tetap dapat makan. Apalagi lah kita ini yang baik-baik ini. Makanya rasakan dulu, Allah beri kita jasad, Allah bagi kita roh, Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita keluarga, itu rezeki. Jodoh itu hadiah dari Allah. Istri itu hadiah teragung kepada seorang suami. Seorang suami yang paling baik di mata Allah adalah suami yang paling baik dengan istrinya. Ibu bapa yang paling mencintai anaknya adalah ibu bapa yang membekalkan kesantunan, budi pekerti, cinta Allah dan cinta Rasulullah kepada anaknya. Bukan pesan kamu pergi sekolah, esok tahu kerja bagi duit ke mak, faham? Dia sekolah cari duit, kita pergi kerja cari duit, tapi tak cari rezeki. Ramai orang saya tanya, kenapa kamu kerja? Cari duit. Lagi sedap cari makan. Terlalu sikit yang sedang, yang dia sedang buat ini cari rezeki. Sekarang ini Allah sedang bagi rezeki ke kita, namanya ilmu untuk makanan otak. Kerana Allah kata, kalau kamu tak ada ilmu, kamu jangan mimpi nak sayang aku. Kalau tak ada mimpi, jangan mimpi nak sayang suami. Kalau tak ada cinta, mana mungkin? Kalau tak ada ilmu, mana mungkin nak rasa cinta Allah dan cinta suami? Suami saya tu kedekut, ya Allah, kutuk tak habis isteri saya tidur berdengkur macam lembu kena korban. Cerita buruk. Sebab tu dah diikat, kemas-kemas. Jodoh itu dari Allah. Jangan suami isteri saya hitam, suami saya ini putih, dan saya macam tak cicak. Letih juga. Nampak? Maka sekali lagi bangun keyakinan. Kalau kamu mencari cinta dalam bentuk fizikal, ada tapi tidak kekal. Sebab itu cintailah pekerjaan kamu, karena kerja itu adalah hadiah untuk kamu membangun cinta kepada Allah. Tengok suami, saya masak bukan kerana suami, saya masak kerana Allah untuk suami. Kerana Allahnya dulu. Bila suami balik, awak dah makan belum? Saya dah makan, ada kawan belanja. Tapi suruh orang masak, tapi tak makan. Rata-rata saya tanya isteri. Saya banyak buat training sebenarnya. Kalau bakal cakap-bercakap, dia bukan ingat. Jangan cakap gelak ada lah. Mudah-mudahan semua otak dia terbuka hari ini. Betul? Jangan cecehkan lagi. Saya tanya isteri, kenapa masak? Terpaksa. Kenapa masak? Tanggungjawab. Saya suri rumah, kau tak masak, nak buat apa? Ya Allah. Dan bila saya tanya,
Apa perasaan puan kalau puan dah masak suami balik tak makan? Sakit hati, nyampah. Mana cintanya? Mana cintanya? Sebab itu seluruh anggota ini, seluruh rezeki yang ada depan mata anak dan isteri adalah hadiah cinta dari Allah. Sebab itu cinta suami kerana Allah. Bukan betul saya pun. Kita layan elok dia mengagam juga. Bukan yang ini wakil. Umpah baik tapi baik-baik. Betul? Tak sangka. Ini saya, sebab saya kata saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Tengok suami isteri datang, tengok suami macam ni macam baik. Tapi perangai ya Rabbi. Tak letih kita. Tengok muka macam tak percaya je awak ni mengagam. Allahu Akbar. Setiap bulan puluh-puluh yang sakit kepalanya. Apabila hilang cinta suami, dia hilang segala-galanya. Kerana dia tak pernah cinta Allah. Saya doktor, suami saya lempang sampai pecah kengendang telinga. Sampai pekak saya. Tapi bila sakit telinganya hilang, doktor saya kesian tengok dia tinggal seorang. Udah pecah kengendang telinga, kena lempang orang macam ni. Saya macam sayang dia. Hey. Bodoh punya orang. Kenapa nak sayang orang yang dah latam kita? Dia kalau mesti ramai orang perok. Suami latam, isteri lepang lempung macam bola pimpong. Tapi isteri yang ngomong tadi ilmu ni apa? Saya sayang dia dah. Dia tak boleh lupa dia. Tak kena penampak je. Maka apa sebab terjadi begitu? Sebab dia tak tahu cinta tu apa. Oleh itu belajar dulu. Buat kuliah cinta di masjid. Jangan bagi remaja je bercinta. Sebab itu kamu tak mampu cinta orang kalau kamu belum cinta diri kamu. Saya nak jadi paling cantik untuk siapa? Sebab isteri yang cantik itu menawan hati suami. Tapi buatnya kerana Allah, bukan kerana suami. Buat kerana Allah untuk suami. Saya nak ubah. Saya masak bukan kerana apa kita kata suami dan anak-anak, tapi saya memasak untuk ahli-ahli syurga di rumah saya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadi gelegok telur mata kerbau ni sedap ya Allah. Untuk calon syurga yang namanya suami ya Allah. Kalau setiap isteri yang masak doanya ya Allah, jadi kayak air kopi, oh ni suami aku tak lupa aku ya Allah. Doa tak? Ambil dah sendiri kopi, oh tak boleh buat. Kita je penat tau. Tak letih lah. Kenapa keluar perkataan penat? Kerana seluruh tugasnya tidak dibuat sebagai ibadah. Kami ini sebenarnya penat. Hari ini ustazah pilihan berada di Putrajaya cari derma. Satu hari kami bersidai bawa kemah macam ni. Balik pukul 5 tadi cuma muka kusam-kusam. Tapi telan juga apa yang patut nak memenuhi jemputan puan-puan. Atas dasar cinta kerana Allah. Kalau ikut penat, ampun tuanku, saya nak jadi Ustaz Fauzi dulu. Minta maaf tak dapat datang. Senang cerita. Tapi kalau kerana saya fikirkan entah-entah ini ceramah terakhir saya, entah-entah ini akhir hidup saya, dan saya tidak buat kerana tuan-tuan, saya buat kerana Allah. Kalau tuan nak pakai, pakai. Tak pakai, dah terpulang. Kerana dasar cinta saya kepada tuan dan puan adalah berdasarkan cinta Tuhan. Awak tuan nak komen, nak entak, dah tenyeh, nak laser, pengurusi teruk dia tengok saya je. Peduli apa pengurusi nak marah saya? Lepas ni saya balik. Dia marah-marah tak datang dah, betul? Maka sekali lagi bangun balik kekuatan. Jangan mabuk mengharap cinta orang. Jangan mabuk mengharap terima kasih orang. Tapi teruslah memberi sebagai hamba Allah. Bangun tidur itu ibadah, masak itu ibadah, cuci baju itu ibadah, gosok baju suami ya Allah, jadikan baju yang aku gosok ini melindung suami aku dari dosa ya Allah. Tapi gosok betul ni tahu kita nak gosok.
Mana mungkin suami yang handsome begini tak dipinang orang. Sekarang bukan saya enggak doktor, ini pengalaman. Yang kami senyap-senyap ke Thailand, ke Bangkok, cuma Bangkok tu. Balik sini lagi Bangkok, itu mana doktor ya? Pandai-pandai buat, pandai-pandai lah urus. Kan? Kerana hari ini sudah ramai orang perempuan memancing lelaki. Saya jadi isteri keberapa pun tak apa, asalkan dapat kahwin dengan Tuan Nazir. Tak bensan ke? Tuan Nazir bukan saya nak doktor, dia nak saya. Tak kena lempang je. Ada sekali lagi. Minta maaf banyak, panjang sikit. Dari promo saya. Saya orang kedua kan. Giliran dia dah lepas, okey tahu. Saya tak ambil giliran orang kan. Maka bangun balik kekuatan. Renung balik ke dalam diri. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Kalau tuan dan puan boleh membayangkan 2 tahun akan datang, minggu depan, bulan depan saya nak begini, saya nak begini, saya nak beli tudung Siti 10 bulan depan misalnya. Boleh bayang betul? Saya raya tahun depan nak buat kuih 4 lori. Boleh bayang tak? Kita selalu bayangkan apa yang kita mau. Tapi pernah tak kita bayangkan aku akan duduk baring telunjur di dalam kubur? Pernah atau tidak? Pernah bayangkan rumah aku yang aku gosok gila hari-hari ini tinggal? Rumah aku di akhirat esok macam mana? Inilah kunci membangun surga. Sebab itu sekali lagi, untuk membangun surga di hati, di mata dan bahagia di rumah tangga, ialah pertama, lakukan semua yang kita buat. Suri rumah, kerja tak kerja. Ramai suri rumah boleh saya siapa yang bekerja? Dok. Awak kerja apa? Tak kerja. Kenapa tak kerja? Suri rumah. Dia tak tahu jawatan suri rumah itu jawatan nombor 1 yang Allah nilai masuk surga. Jawatan doktor mata tak dulu, genian. Kalau cancel, suri rumahnya fail. Sebab itu suami dipesan, wahai suami, selamatkan diri kamu dan anak isteri kamu dari api neraka. Anak dan isteri kamu, bukan majikan dan tuan-tuan PA kamu. Nih kekuatan. Sebab itu, untuk membangun sebuah keluarga, bukan isteri saja yang jaga rumah. Sebab itu ambil contoh Hasan Al-Banna. Dari jodohnya dipilihkan oleh ibu dan ayahnya. Walaupun Hasan Al-Banna sibuk berdakwah, kadang balik 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, tetapi setiap kali balik dia akan pertama masuk ke dapur, bukan ke bilik tidur. Dia semak tepung ada berapa, gula ada berapa, garam ada berapa, ikan bilis ada berapa. Bacalah buku cintanya isteri Hasan Al-Banna. Mana-mana isteri tak cinta kalau menyemak semua senarai di dapur. Beli sendiri. Wahai istriku, kamu dah penat jaga anak, rehat. Aku ada rumah, everything I do for you. Kita kalau lelaki di rumah tak letih. Hasan Al-Banna ambil tahu semua yang ada di dapur. Kalau dia rancang nak keluar 2 bulan, dia pastikan bekalan untuk isteri dan anak-anak di rumah 3 bulan. Supaya isteri saya berdoa, ya Allah selamatkan suami aku, ya Allah. Balik cepat, balik lambat tak apa, ya Allah, aku tahu dia dakwah. Kalau kita balik lambat di mana? Ada apa? Kata balik ke? Tak letih. Maka sekali lagi balik pun jadi ilmu. Cinta tidak akan terbangun. Sebab itu kita katakan rasa suka, rasa cinta 2 benda berbeza. Bila suka saja dia boleh jadi tak suka. Tapi bila cinta, kamu tak ada pilihan untuk tidak suka. Sebab itu anak kita meragang, bengkak, mejul, itu anak saya. Kamu ni memang nak buang mana? Dan sekali lagi, kalau kamu belum merasa, kita belum merasa ada cinta dengan diri, kita akan membiarkan diri ini sengsara. Sakit hati, bengkak, benjol, marah orang, sakit hati dengan orang, dendam dengan orang. Akhirnya tidak akan terbangun surga, walaupun duduk di istana alam syah. Di Syah Alam. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, begitu panjang lebar ya yang diberi penerangan oleh Dr. Robiah
Dan saya yakin dan percaya ada lagi dia nak tambah lepas ini. Kita bagi dia rehat sekejap. Kita bagi dia rehat sekejap. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, the fact that tuan-tuan berada pada malam ini adalah atas dasar cinta. Di mana kalau tuan-tuan tidak cintakan ilmu, saya yakin dan percaya tuan tidak akan hadir pada malam ini. Itulah cinta yang ada pada diri kita untuk menambahkan ilmu. Untuk apa? Ilmu itulah untuk kita bertindak menjadi manusia yang lebih baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak arahkan sedikit kepada Prof supaya sedikit lagi memberi penjelasan mungkin. Prof ya, bila kita sebut pasal cinta ni Prof, apakah faktor-faktor mungkinlah kalau ada yang mempengaruhi cinta kita ni di dalam membentuk keluarga bahagia? Apakah faktor-faktornya yang menyebabkan cinta tetapi tidak benar? Cinta yang tidak benar, kita nampak anak kita tu cinta, kita nampak isteri kita tu cinta, tetapi cinta yang bukan cinta yang sebenar. Apakah faktor-faktornya?